dengan beberapa saya punya mentor dalam bidang dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan tuition terutamanya, saya join CMN, tutor profession, saya belajar tentang cara nak tutor, tutor Quran. Saya join juga saya menjadi alumni kepada Protege AUTP, iaitu satu akademi yang grooming tutor profesional ni menjadi usahawan tutor profesional. Dan beberapa tahun kemudian saya mula buat nota, saya buat nota sendiri dan menghasilkan daripada nota tu saya dapat menghasilkan satu buku lah, namanya buku Pro Al-Quran dan Tajwid. Buku Pro Al-Quran dan Tajwid. Itu sedikit lah ringkas mengenai diri saya. Ni antara pencapaian yang alhamdulillah saya perolehi. Antaranya kalau gambar yang bawah belah kanan tu ada gambar buku Abah Hatta, yang tu adalah salah satu modul yang saya belajar dan saya dapatkan sanad pengajaran Al-Quran ni melalui sanad ni lah, kaedah Abah Hatta, sijil tauliah mengajar. Dan sebelah kiri tu sijil-sijil penyertaan untuk saya belajar tentang pengurusan tuition profesional. Saya ingat lagi waktu, boleh kasih cerita sikit? Saya ketika saya belajar di akademik tuition profesional ni, memang ramai pusat-pusat tuition tapi kebanyakannya akademik, dan An-Najah antara 3 ke 4 buah pusat pengajian yang ada dalam akademi tersebut yang join Protege program usahawan tuition profesional. Yang saya ingat lagi, daripada 30, 5 orang saja yang mengendalikan pusat pengajian. Memang tak ramai, sebab saya tak tahu kenapa. Tapi kalau akademik pusat tuition lain ramai sangat. Saya dapatkan sertifikat, sebab nak mengajar ni pun perlukan sertifikat. Jadi saya belajar dan teruskan belajar. Dan pernah juga An-Najah dijemput masuk ke Bazar Jom di TV Al-Hijrah, berkongsi tentang teknik mengajar kami. Teknik mengajar Pro-Quran, alhamdulillah. Sedikitlah itu pengalaman saya dan An-Najah yang kami perolehi. Ni saya punya kisahlah beberapa mentor saya belajar dengan mereka. Okay. Baik, cukup sampai situ. Ini sedikit pengenalan bagi yang baru kali pertama mengikuti kelas ni. Ni sesi pengenalan untuk kita bersama lah, insyaAllah. Jadi jom kita nak sambung pengajian kita pada hari ini mengenai jenis-jenis kesalahan dalam pembacaan Al-Quran. Okay, saya rujuk dari mana? Apa yang saya ajarkan dan kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan ini, saya sampaikan melalui pembacaan dan juga rujukan buku daripada Ustaz Haji Abdul Qadir Leong, iaitu penulis buku Tajuk Al-Quran Resam Usmani. Buku dia berwarna hijau. Ini cetakan lama ni. Saya banyak rujuk buku dia. Kau nampak lah. Saya banyak rujuk bukunya. Kerana kebanyakan buku-buku di luar sana kan banyak juga merujuk pada buku ini. Boleh dapatkan, cuma penerangan dia agak memang sangat detail, sangat terperinci, boleh baca. Tapi tak boleh baca sorang-sorang. Dia baca sesuai, dia kena berguru. Jadi saya sampaikan kembali apa yang saya belajar. InsyaAllah. Okay, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Minggu-minggu sebelum ni kita dah belajar tentang kategori pembaca Al-Quran, rukun-rukun bacaan Al-Quran, adab-adab dalam baca Al-Quran dan fadilat-fadilatnya. Jadi hari ini kita nak sambung tentang jenis-jenis kesalahan di dalam bacaan Al-Quran. Bila kita membaca Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan, kesalahan membaca Al-Quran ni ada 2 kategori. Dipecahkan kepada 2 kategori, iaitu dinamakan sebagai kesalahan nyata, jelas, terang, iaitu kesalahan yang besar, kesalahan yang berat, yang dipanggil Al-Lahnul Jali. Al-Lahnul Jali, kesalahan nyata. Dan yang kedua dinamakan kesalahan tersembunyi ataupun Al-Lahnul Khafi. Al-Lahnul Khafi. Jadi kita tengok dulu apa itu yang dikatakan dengan kesalahan nyata, Al-Lahnul Jali. Ini saya buat secara ringkas.
Al-lahnul jali ialah merupakan merupakan beberapa kesalahan-kesalahan yang berlaku pada sebutan huruf. Iaitu yang menyebabkan kepada membawa perubahan makna ataupun tidak. Perubahan huruf. Contoh pada sebutannya sirata, dibaca sirata. Ta bertukar menjadi ta. Maka itu pertukaran huruf yang menyebabkan bawa makna yang lain. Perubahan makna yang berbeza. Dan ini satu kesalahan yang besar. Kesalahan yang jelas. Boleh dilihat, boleh didengar. Orang yang yang selalu dengar sirata, tiba-tiba orang tu baca sirata, boleh beza. Boleh tahu bacaan tersebut salah. Apa yang ada juga dalam kesalahan al-lahnul jali ialah kesalahan yang berlaku pada tanda bacaan. Pada tanda bacaan, contoh kita baca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah surah yang wajib dibaca dan salah satu rukun qauli dalam bacaan solat. Rukun qauli dalam solat. Iaitu ayatnya Alhamdulillahi. Alhamdulillahi dibaca menjadi Alhamdalillahi. Alhamdu. Dal itu sepatutnya bunyi du. Tetapi dibunyikan da atau dibaca dengan bunyi da. Alhamda. Maka salah. Maksud da dengan du pun ada beza. Berbeza. Sebab itu baris tanda bacaan kesalahan jali ini akan menyebabkan makna ayat berubah. Makna ayat berubah. Apa contoh-contoh kesalahan jali ataupun kesalahan yang jelas, kesalahan yang berat? Yang pertama tadi sebutan huruf ya. Panggil makhraj huruf. Makhraj huruf kena jaga. Kena bezakan ta dengan ta. Sirata bukan sirata. Amta. Bukan an'amta. Kadang-kadang kita tukar. Iaitu kesalahan yang kedua dinamakan kesalahan tanda bacaan. Tanda bacaan itu contohnya an'amta. Kita sepatutnya matikan nun. N. Alif nun mati di atas N. Bukan ana. Bukan nun itu dijadikan baris atas. Ana. An'amta. Salah. Membawa maksud yang berbeza. Membawa maksud yang sangat tak baik. Sebab itu kena hati-hati dalam membaca Al-Quran. Jadi kesalahan kedua tadi, kesalahan besar yang boleh menyebabkan perubahan makna ialah kesalahan tanda bacaan. Tanda bacaan segi apa? Kalau baris tu. Baris kena tepat, kena betul bacaan. Kalau barisnya atas, bunyi baris atas. Sirata, bukan siratu. Alhamdu, bukan alhamda. Okay, yang kedua, salah tanda bacaan, tanda sukun, tanda syiddah. Patutnya bacanya inna. Tapi dia baca inna, ina. Tak ada nun tu tidak ditekan, tidak disabdukan. Sepatutnya inna sesungguhnya. Inna bukan sesungguhnya, maksudnya dah lain. Jadi kena pastikan tanda bacaan disebut dengan betul. Kalau tidak, apa jadi kepada bacaan kita? Hukum kesalahan ini akan menyebabkan haram dan berdosa. Satu kesalahan yang besar. Bukan kesalahan yang kecil dalam bacaan Al-Quran. Sebab tu kena hati-hati ketika membaca. Panjang salah dari segi panjang dan pendek bacaan, terutamanya hukum mad. Ini ramai bila saya mengajar, kebanyakannya selalu tertukar bacaan mad jadi pendek. Bacaan mad. Bacaan mad ialah huruf yang di awalnya ada baris, selepas huruf awalnya ada huruf yang diikuti huruf yang tak ada apa-apa baris. Sepanggilnya huruf kosong. Contohnya baris atas berjumpa alif kosong. Ma. Beza ma dengan ma. Ma yang panjang dengan ma pendek lain makna. La. Lam alif. Lam baris atas bertemu alif kosong. La. La panjang dengan la. La. La saja. Tak ada alif kosong. Tak ada huruf mad alif. Maka bacaannya berbeza. La. Panjang bermaksud tidak. La pendek bukan maksud tidak. Jadi lain. Apa lagi? Fi, fa baris bawah bertemu ya kosong. Fa ya di bawah fi panjang tapi selalu orang baca fi. Satu harakat. Lain.
Jadi sebab tu kalau ada hukum mat, ada baris bawah bertemu ya kosong, baris atas bertemu alif kosong. Ini huruf mat mat ada 3 huruf saja, jadi kita akan belajar. Baris depan bertemu waw kosong, ma mimu fa fi fu. Ini kena baca panjang. Kalau kita baca fa fi fu, lain maknanya. Bertukar makna terus. Terus salah. Berdosa besar di dalam jika kita menukar makna bacaan. Jadi sebab tu kena tahu kalau rasa macam sama ni baca sesedap je, panjang pendek ikut je dan. Tak tahu pun yang mana mat. Tu kena belajar. Bila rasa tak tahu, rasa macam banyak salap. Apa yang saya sebutkan tadi tu ada kesilapan, rasa macam tersedak itu silap, maka belajar. Wajib belajar. Sebab membaca Al-Quran dengan bertajwid adalah fardu ain. Minggu lepas kita belajar dah pengenalan hukum tajwid. Kenapa perlu belajar tajwid dan apa hukum belajar ilmu tajwid. Ingat lagi tak? Yang datang minggu lepas. Hukum belajar ilmu tajwid fardu kifayah. Tak wajib ke atas semua. Tetapi nak membaca Al-Quran mesti dibaca dengan bertajwid. Sebutan hurufnya tepat, tajwidnya betul, tanda bacanya betul. Maka wajib jatuh kepada hukum fardu ain. Membaca Al-Quran dengan bertajwid mengikut tanda bacaan yang betul adalah fardu ain. Wajib dibaca dengan betul. Sebab bila kita baca dengan kesilapan sebegini, menyebabkan perubahan makna maka berdosa. Berdosa. Jadi kalau rasa banyak lagi tak tahu hukum tajwid, rasa macam alamak hukum mat pun masih tak kenal. Mat yang paling kita perlu tahu ialah mat wajib mat asli. Panjang apa huruf mat yang ada dan macam mana bacaannya, panjangnya berapa harakat kena tahu. Jadi bila jumpa huruf-huruf mat dah tahu nak bacanya kena panjang. Tak boleh pendek sesuka hati. Jadi kena jaga pada bacaan tersebut. Ini yang pertama, kesalahan nyata. Kalau kita tengok kalau yang ramai guru-guru saya pun belajar juga teknik Al-Fatihah, bacaan Al-Fatihah, banyak kesilapan yang selalu dilakukan oleh pembaca. Kita baca Al-Fatihah kadang-kadang kita rasa betul dah, tapi sebenarnya dalam baca Al-Fatihah tu kadang kita tak perasan ada juga kesilapan yang dilakukan. Sebab tu kalau rasa tak yakin baca Al-Fatihah, cari guru yang boleh dengar, semak dan betulkan bacaan Al-Fatihah. Okay. Baik. Jadi kesalahan-kesalahan nyata ini biasanya dapat dikesan oleh ahli pembaca Al-Quran dan kaum muslimin amnya. Maksudnya kalau orang biasa-biasa pun dia boleh tahu beza bacaan salah. Tertukar huruf. To jadi ta, siroto jadi sirota. Sangat tertukar. Biasa kita biasanya surah-surah yang selalu dibaca. Contoh surah Al-Fatihah. Kalau tersilap sikit pun orang boleh perasan sebab tu surah yang kita biasa baca. Lazimi baca hari-hari dalam solat, di luar solat, dalam doa. Maka bila dia baca, kita boleh ingat. Boleh ingat yang mana ayat dia ataupun huruf apa yang ada terdapat dalam surah Al-Fatihah. Kadang-kadang kita tak perasan, sebab tu kadang kena disemak oleh orang yang lebih mahir lagi, orang yang lebih arif lagi, guru-guru lebih mahir, ahlinya untuk mendengarkan bacaan kita. Jadi ini yang pertama, jagalah ini. Iaitu yang pertama tadi apa? Kesalahan jali, kesalahan yang boleh menyebabkan perubahan makna daripada yang pertama makhraj huruf, bertukar makhraj huruf. Kena jaga, jangan, contohnya kalimah kasira, kasir tu maksudnya banyak. Tapi kita banyak kasir. Sa tadi kita tukar menjadi sin, kasir. Ni huruf yang hampir sama ni. Sa dengan sin, selalu tertukar. Kasir, zai dengan zal pun ramai tertukar. Zalika jadi zalika. Makna yang berbeza. Zalika lain maknanya. Zalika lain. Jadi kena tahu sebutan huruf, makhraj huruf. So tadi kasir maksudnya banyak. Kalau kasir, sin, kasir, ka, sin, yara bermaksud pecah. Bukan banyak dah jadi pecah. Kalau kasir, ka,
Sayara bermaksud banyak. Kasir. Lain maknanya. Contoh yang kedua, salah harakat ataupun salah tanda bacaan. Kita baca dalam surah Al-Fatihah. An'amta. An'amta. Ta baris atas. An'amta. Bermaksud engkau telah memberi nikmat. Engkau telah memberi nikmat. Tapi kalau kita tertukar an'amtu. Ta tu jadi tu. Tu maksudnya aku telah memberi nikmat. Dah bertukar. Maksudnya patutnya kita minta Allah. Allah yang memberi nikmat tapi kita kata aku yang memberi nikmat. Bertukar makna. Sebab tu kena jaga-jaga. Baris. Baris atas, baris bawah, baris depan. Tanwin, kadang tu sebut tanwin ni an, in, un, kita baca i, u. Lagi dah salah. Jauh sangat maknanya. Tanwin lain maknanya. An, in, un tu. Dan yang seterusnya, kesalahan yang ketiga ialah kesalahan dari segi panjang dan pendek. Terutamanya bagi hukum mad wajib, mad asli, mad lazim. Kita baca patutnya la maksud tidak. Tapi kita punya la sahaja. La sahaja, la yang dibaca pendek dimaksudnya Allah sangat menyukai. Patutnya tidak menyukai, jadi menyukai. Itu maksudnya dia lari makna. Dan yang keempat, salah waqaf dan ibtidak. Tahu tak salah waqaf dan ibtidak ni? Ini kesalahan jali. Kategori kesalahan jali. Waqaf dan ibtidak maksudnya kita membaca tu dan memberhentikan bacaan tanpa mengikut tertibnya. Cara yang betul. Kita baca tu, baca ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salah. Kita baca. Maksudnya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu solat. Kita bertikat la taqrabus salah. Janganlah kamu solat. Kita bertikat kalimah tu. Maksudnya seolah-olah mengatakan orang beriman janganlah kamu solat. Sepatutnya ada sambungan ayat dia. Sambungan ayat dia lepas tu ada kalimah lain. La taqrabus salata la apa. Ada kalimah ayat seterusnya. Kena habiskan ayat tu. Sekiranya kita tak mampu nak habiskan mungkin sebab nafas tak cukup, maka kena ulang balik kalimah sebelumnya supaya makna itu tak terputus. Makna ayat tu tak terputus. Kalau kita terberhenti dekat la taqrabus salah, janganlah kamu solat, ulang balik. Ambil pada kalimah sebelumnya. Contoh, la taqrabus salata la. Sambung ayat apa seterusnya. Begitu. Jadi, kalau kita tahu, betul tak kita baca ni? Jadi kalau kita dalam keadaan membaca ayat Quran, katakanlah nafas tak cukup, ayat tu agak panjang dan kita pun tak tahu makna, maka cara selamat, jalan selamat yang tuan-tuan dan puan-puan boleh ambil ialah ulang balik ayat sebelumnya. Ulang balik ayat sebelumnya. Ulang dalam satu ke dua kalimah sebelumnya supaya makna ayat tidak terputus. Kalau kita dah berhenti-berhenti, contohnya ayatnya allazina an'amta. Berhenti ke an'amta, lepas tu tak cukup nafas, berhenti. Nak sambung, ambil kat kalimah seterusnya. Itu tak boleh. Nanti makna dia terputus dan membawa maksud yang tak baik. Boleh jadi maksud yang tidak baik. Ataupun maksudnya tak lengkap, tidak sempurna. Jadi bila nak menyambung bacaan, kena ulang balik ayat kalimah sebelumnya. Jadi itu salah satu kaedah dalam bacaan Al-Quran. Supaya kita tidak merosakkan makna dan tidak mengubah makna ayat tersebut. Itu kena ambil perhatian. Jadi ini adalah kesalahan nyata yang perlu diambil berat dan perlu dijaga dan berhati-hati. Sama jugalah dengan tanda tasydid macam saya sebut tadi. Inna, sesungguhnya kalau inna, makna dah lain. Bukan lagi sesungguhnya. Sedangkan ayat sesungguhnya biasanya ayat penegasan. Jadi kalau ada sabdu, sebut sabdu tu betul-betul. Minal hajj. Jadi kita berhenti kat huruf jim, yang di akhirnya huruf jim tu pula ada sabdu. Kalau kita baca minal hajj, jim tu seolah tak ada sabdu. Minal hajj.
maknanya lain. Kalau minal hajj, kita tekan sebab ada sabdu, maka maknanya barulah sempurna makna ayat tersebut. Jadi kena perhatikan. Sebab tu kalau banyaklah lagi tanda yang tak kenal, kena baca, kena belajar. Terutamanya qalqalah. Biasa ramai orang tersiap pada qalqalah. Tapi qalqalah ni bukanlah kesalahan nyata, kesalahan jali. Dia termasuk dalam kesalahan khafi. Cuma kena hati-hati dalam bacaan. Boleh jadi jali bila kita bacaannya tak betul. Sebutannya tak betul. Okey, baik. Itu tentang mengenai kesalahan jali. Okay, saya teruskan boleh? Yang kedua, namanya kesalahan tersembunyi ataupun dipanggil al-lahnul khafi. Al-lahnul khafi. Kesalahan yang tersembunyi. Apa yang dikatakan dengan kesalahan tersembunyi ni? Kesalahan al-lahnul khafi merupakan kesalahan-kesalahan yang tidak membawa kepada perubahan makna. Adalah kesilapan dalam segi bacaan tu tetapi tak menyebabkan sampai berubah makna, berubah maksud ayat tersebut. Contoh, meninggalkan dengung. Mayyaku. Nun bertemu ya. Nun kosong atau nun sakinah bertemu ya sepatutnya kena dengung. Mayyakul, kita baca man yakul. Man yakul. Makna ayat tak berubah sebab kita sebut setiap huruf yang ada dalam tu. Man dengan ya. Kita sebut. Maka itu tidak mengubah makna. Tapi masih silap. Cuma kesalahannya bukan kesalahan yang besar. Bukan kesalahan yang berat. Mungkin tak mahir lagi dengung dengan tak dengung. Nak kena baca jelas ke, nak baca dengung ke. Tak dapat nak bezakan. Okay, maka dimaafkan kesalahan ini. Kemudian ada lagi, tak dapat menentukan kadar harakat mat. Tahu dah mat ni kena panjang tapi tak tahu panjang tu panjang banyak mana. Nak panjang 2 harakat ke, nak panjang 5 harakat ke. Tak tahu, tak pasti. Bacalah panjang. Tu dimaafkan tapi masih panjang. Tak ada nak baca la tu 1 harakat, masih baca la. Cuma panjangnya tu tak tahu nak berapa harakat. 3 harakat ke, 4 harakat ke, tak pasti. Tapi tahu kalau jumpa mat kena panjang. Nampak je ada tanda mat, huruf mat kena panjang. Contohnya kalimahnya iza ja. Ja tu kena panjang sebab dia mat jaiz contohnya. Iza ja'a nasrullah. Ja tu kena panjang tapi dia baca 2 harakat je. Iza ja'a nas. Dia tak tahu nak panjang tu berapa harakat. Nak 2 harakat ke, 3 harakat ke, 4 harakat. Lupa. Jadi yang ni kategorinya masih salah tetapi dia dipanggil kesalahan khafi. Kesalahan tersembunyi. Tak tahu nak pastikan tapi tahu panjang. Okay, tapi kalau sampai tak tahu mat tu kena panjang ke tidak, itu bahaya. Itu kesalahan jali. Itu kena belajar sekiranya nampak mat pun tak tahu nak panjang ke pendek. Okay. Baik, yang seterusnya, ketiga, tidak dapat membaca sifat huruf dengan sempurna. Contohnya nak sebut huruf sa, tersebut sa. Sifat huruf tu tak sempurna sebutan tapi masih hurufnya. Berarti sebutannya betul. Cuma tak sempurna. Mungkin tak tebal ataupun mungkin kurang berdesir. Kurang hemburan. Maka dipanggil bacanya tak berapa sempurna sifat huruf tu. Contohnya nak sebut huruf zai. Zai. Bunyi za. Disebut za. Kurang, sebutan tu mungkin kurang hamburan. Maka bacaannya kurang sempurna sifat huruf. Tapi sebutannya betul. Huruf tu betul za. Jadi ini adalah kesalahan tersembunyi. Yang maksudnya kesalahan-kesalahan ni bukanlah mencapai menyebabkan makna bertukar. Dia tak menukar huruf pun. Huruf betul sebutannya za. Ataupun biasanya dha lah, dha. Dha yang saya kalau saya perasan lah bacaan. Dha kadang-kadang nak baca tu tak satu cara sebutan tu kadang-kadang tak berapa ramai yang tepat. Dha. Dha menyebabkan bila kita nak menyebut huruf dha, angin tu kena berkumpul kat dalam dekat dalam mulut. Dha. Tapi kadang dha je sebut do. Do. Tak dha. Dia tak sampai menyebabkan angin tu berkumpul lagi.
Maka sebutan betul dha, cuma tak sempurna sifat huruf dha. Sama dengan za. Za, kalau disebut za, sepatutnya lidah tu kena keluarkan sedikit. Mulut kena muncul za. Za, sebutannya za. Dia macam pelat, bunyi macam za tapi pelat. Za. Za yang tebal. Za. Tapi dah memang sebut za. Za. Dia dapatkan gigi. Za. Betul dah sebutan za tapi tak sempurna sifat hurufnya. Maka itu kategorinya kesalahan al-lahnul khafi, kesalahan tersembunyi. Maka hukumnya apa kalau tersilap dari segi dengungnya, dari segi kadar harakatnya, panjang pendek dah tahu cuma nak panjang tu tak tahu nak berapa harakat. Dari segi sebutan huruf, sifat hurufnya, kesalahan-kesalahan ini adalah dikategorikan sebagai hukumnya makruh dan mengaibkan di sisi ahli pembaca Al-Quran. Siapa yang boleh dapat pastikan ataupun siapa yang boleh detect? Siapa yang boleh kesan bacaan ni? Siapa boleh kesan bacaan ni kalau ada berlaku kesilapan? Biasanya ahli-ahli Al-Quran yang mahir. Ahli-ahli Al-Quran yang mahir. Memang pembaca Al-Quran. Mungkin guru-guru kita. Ustaz-ustazah. Yang memang belajar tentang ilmu Al-Quran. Maka dia dapat kenal, dia dapat kesan, dapat detect kesilapan khafi ini. Kesilapan tersembunyi ini. Sebab tu, bila kita mempelajari Al-Quran, kenapa perlu berguru? Yang pertama nak memperbetulkan kesalahan jali dalam bacaan. Kita tak perasan mungkin dalam bacaan kita ada kesilapan. Kalau rasa sama ni tak pernah nak belajar secara formal dengan guru, pergilah belajar untuk betulkan kesilapan jali. Sebab kesilapan jali ataupun kesilapan yang besar, kesilapan nyata ini akan menyebabkan bacaan kita berubah makna, bukan berubah saja, menyebabkan kita sendiri berdosa. Sebagai pembaca kan kita akan berdosa dalam sekiranya baca tanpa tahu pun huruf yang ada, selalu tertukar huruf rasa banyak kali. Bila pernah belajar ataupun mengaji dengan sesiapa, Asyik kata banyak sangat tukar huruf ni. Kena belajar. Betul kan? Bezakan, kenalkan, kenal apa setiap huruf itu disebut. Macam mana nak sebut huruf-huruf tersebut? Bezakan huruf. Dan yang kedua, tujuan kita belajar berguru dengan pembaca-pembaca Al-Quran ahli dengan ahli-ahlinya adalah untuk mengelakkan daripada kesalahan tersembunyi. Memperbetulkan kesalahan-kesalahan khafi ini. Perbaiki lagi bagi bacaan kita lebih baik dan lebih bagus. Sebab apa? Bila kita baca dengan baik, Allah berikan rahmat. Malaikat menulis, mencatat segala kebaikan dan setiap huruf yang dibaca tu ada ganjaran pahala yang menanti kita. Betul tak? Jadi sebab tu, elakkanlah kedua kesalahan ini. Yang paling utama, elakkan kesalahan yang besar, kesalahan yang nyata. Dan juga usahakan untuk perbaiki bacaan supaya dapat mengelakkan juga kesalahan tersembunyi, kesalahan khafi. Kesalahan khafi ni tak besarlah, dia satu kesalahan yang ringan. Contohlah tadi kan, baca ulaika contohnya, kalimah ulaika. Sepatutnya la tu kena panjang dalam keadaannya 4 atau 5 harakat. Tapi baca tak sampai pun 4 atau 5 harakat tu. Panjang tapi tak cukup harakatnya. Tak mengapa. Itu kesalahan ringan. Dimaafkan. Ulaika. Tapi kalau baca ulaika, betul tak? Ulaika. Salah. La pendek. Maksud yang berbeza. Dah bertukar makna. Sebab tu kena jaga dari segi bacaan tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, Al-Quran ini satu ilmu kalamullah. Kita belajar kalam Allah, kata-kata Allah. Yang mana kata-kata Allah ni, kalamullah ni bukan diturunkan, ini diturunkan oleh Allah SWT secara
daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia dan terus diturunkan kepada Rasulullah secara berperingkat-peringkat. Dan kita belajar pun kalau kata tak mahir lagi belajar berperingkat-peringkat mengikut fasa-fasa. Ada orang yang dah mahir, dia dah boleh baca. Yang ni orang ni dia dah boleh baca dah. Maksudnya dia dah kenal huruf, dah boleh panjang pendek. Cuma apa yang dia kena belajar ialah kuasai lagi hukum-hukum tajwid. Contohnya mungkin tak apa kenal lagi hukum mad. Mad banyak Mad asli tu biasa. Mad wajib, mad lazim, mad iwad, mad badal, mad tamkin, mad farak. Mad banyak sangat pecahannya. Ada 14 ke 15 hukum macam tu. Saya lupa dah. Tapi banyak Idgham contohnya. Kita biasa dengar idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah. Ada lagi idgham mislain, idgham mutaqaribain, idgham mutajanisan. Ada 3 pecahan idgham lagi. Ni kalau yang dah mahir tajwid tapi kurang, belum lagi kuasai sepenuhnya, belajarlah tu hukum yang tajwid tu lagi. Ada sebutannya. Kalau rasa lagi tanda-tanda bacaan, tanda waqaf, cara nak mewakafkan dan memulakan bacaan, itu dipanggil ilmu waqaf dan ibtidak. Rasa kurang mahir, tak tahu nak berhenti kat mana, ayat mana yang sesuai untuk berhenti, belajar. Kalau rasa tak tahu kena belajar. Waqaf dan ibtidak namanya. Tanda-tanda waqaf, kita belajar biasanya 6 jenis tanda waqaf. Mana yang boleh berhenti, mana yang tak boleh berhenti. Ada tanda waqaf yang boleh berhenti, ada yang diharuskan, ada yang digalakkan berhenti, ada yang digalakkan meneruskan bacaan, ada yang tidak boleh berhenti pula. Tapi kategori tanda waqaf. Ada lagi tanda-tanda lain dipanggil ayat-ayat gharib. Ayat-ayat gharib ni dipanggil ayat-ayat unik. Di mana ayat-ayat ni hanya ada satu saja dalam Al-Quran. Tak akan jumpa dah ayat yang sama di dalam mana-mana ayat lain. Itu dipanggil ayat-ayat gharib. Kategori ayat unik. Dipanggil ayat unik yang hanya ada satu tempat saja di dalam Al-Quran. Apa benda ayat-ayat gharib nanti? Ada rezeki belajar. Belajar benda tu. Lagi apa? Tanda-tanda khusus dalam bacaan. Contohnya tanda bulat, tanda intan. Apa maksudnya tu? Tanda bulat bujur. Ada beza. Tanda bulat, ada bulat gelap tu dengan tanda bulat bujur. Ada beza maksudnya. Cara nak baca pun ada caranya, kaedahnya. Kalau rasa macam first time pula dengar tanda bulat, kena belajar. Kalau pernah dengar tapi tak tahu cara baca, kena belajar. Jadi kalau kita kena kuasai tanda-tanda bacaan supaya, sebab apa sekarang ni kita dimudahkan dengan banyak buku rujukan, macam ni kelas-kelas yang ada kan, apalagi video-video YouTube, buka je. Kalau rasa macam tak naklah masuk kelas tapi nak belajar juga, buka lah YouTube boleh. Tapi tak ada siapa lah nak pandu cuma boleh dengar perkongsian gitu. Banyak sekarang ni, type je kat dalam YouTube tu, banyak dah, ramai. Sebab masa PKP kan, ramai guru-guru, ustaz-ustazah yang menghasilkan video-video pembelajaran tajwid ni. Boleh belajar dari A to Z. Okay. Baiklah. Saya rasa itu saja perkongsian pada hari ini mengenai tentang kesalahan-kesalahan yang terdapat di dalam bacaan Al-Quran. Diharapkan tuan-tuan dan puan-puan dengan selepas mengetahui tentang kesalahan-kesalahan ini, semakin berhati-hati dalam bacaan, semakin ambil berat dan bertahu tentang tanda-tanda bacaan, huruf-huruf yang ada dalam Quran. Kenali setiap huruf-huruf tersebut, kenali setiap tanda-tanda, baris-baris yang ada, apa fungsi-fungsi setiap bacaan tersebut. Semoga Allah memberi rahmat dan keberkatan kepada kita semua asbab mempelajari ilmu Al-Quran pada hari ini, insya-Allah. Sebelum saya nak habiskan kelas, saya nak maklumkan kepada tuan-tuan yang mungkin nak belajar lagi, insya-Allah nanti kita akan saya akan buat satu kelas namanya Mastery, Mastery Mastery huruf hijaiyah. Yang ni kita tak buat kelas percuma lah, itu ada bayaran sedikit yuran, komitmen. Untuk kita dapatkan komitmen tuan-tuan dan puan-puan, kita belajar secara terperinci tentang huruf-huruf hijaiyah, makhraj huruf, sebutan huruf, sifat-sifat huruf. Kita akan belajar.
dalam kelas Masteri Huruf Hijaiyah, insyaAllah. Benda ni penting, bila kita dah kuasai yang huruf-huruf hijaiyah ni, bagilah apa huruf pun, Dr. Puan boleh baca insyaAllah. Dan juga bagi yang nak belajar secara harian, maksudnya nakkan guru-guru semak bacaan, boleh join. Kita ada kelas harian, kelas komuniti Quran dewasa, yang mana kelas tersebut dijalankan setiap hari Isnin sehingga Khamis. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Mana 3 hari, Isnin, Selasa, Rabu, tuan-tuan dan puan-puan akan mempunyai slot tahsin ataupun slot talaki memperdengarkan bacaan di depan guru dan guru akan semak bacaan tuan-tuan dan puan-puan. Dan hari Khamis belajar tajwid. Lagi advance lah tajwidnya. Maksudnya belajar daripada apa yang ikut topik yang telah disediakan oleh guru-guru. Itu kelas kita hari-hari, yang mana untuk kelas dewasa kita ada 2 sesi sahaja. Tuan-tuan boleh pilih nak sesi pagi boleh, pukul 8.30 sampai pukul 10 pagi antara waktu tu. Dan juga malam, malam lepas maghrib, pukul 8 malam sampai 9.30 malam. Okay, boleh pilih lah nak pagi ke malam. Nanti ustazah, guru-guru yang ada yang mengajar tu akan susunkan ikut giliran mengaji. Mengaji ikut giliran, tak ngaji ramai-ramai macam ni. Ngaji one to one ikut giliran. Orang pertama, ustazah akan call lah. Kita pakai video call WhatsApp. Ustazah akan call pelajar yang pertama. Yang selesai giliran dia, ustazah akan call pula pelajar kedua. Pakai WhatsApp, video call. Video call WhatsApp. Kita guna cara itu. Sebab semua orang ada WhatsApp kan, lagi mudah nak sampai. Okay, itu mengenai kelas lah. Yang nak belajar boleh join kelas tersebut. Nakkan info kelas boleh WhatsApp saya untuk dapatkan info lanjut tentang kelas. InsyaAllah. Okay, itu sahajalah untuk hari ini. Ada soalan ke nak bertanya? Kalau baca pelak macam mana pula? Macam ke tak boleh baca huruf? Tak boleh baca huruf macam mana? Kalau macam ke huruf tu dah nak sebut. Huruf dah nak sebut. Oh, tak nak sebut. Pelak-pelak lah. Faham. Okey. Bagi yang pelat, orang yang jenis pelat baca, contoh dia nak sebut huruf ra. Contoh ra. Dia ra. Dia macam bunyi ghain. Okey, kalau jenis orang yang pelat ni, pertama boleh usahakan untuk betulkan dengan belajar cara sebutan tu daripada guru. Tengok bagaimana guru menyebut pergerakan mulut. Itu yang pertama, belajar daripada mulut guru. Macam mana guru sebut. Kalau yang jenis pelat. Yang kedua, kalau memang tak boleh nak, memang dia jenis pelat daripada kecil sampai besar, memang dia pelat tu. Allah memaafkan kesalahan itu sebab apa, dia dah berusaha untuk sebut huruf tersebut. Ra jadi ra. Dia dah usaha nak sebut tapi memang lidah dia tak boleh nak sebut ra. Okay. Okay, boleh share insyaAllah. Memang ada yang jenis pelat. Pelat dari segi sebutan huruf. Tak boleh sebut sesuatu huruf. Contohnya macam orang Cina. Orang Cina kan semua huruf dia boleh sebut. Memang sebutan dia lain berbeza. Apa ke? Huruf apa yang astagfirullah. Ada huruf yang tak boleh sebut. Tapi diganti dengan huruf lain. Sebab tu kita ni pelbagai bahasa, kadang orang pelbagai bahasa ni ada huruf yang tak boleh nak sebut, maka dimaafkan. Ada huruf lain yang boleh ditukar, yang maksudnya hampir sama. Ada. Itu panggil bacaan qiraat lah. Qiraat. Dia ada long, apa ya? Lorat ke? Sebutan dia tu. Tapi kalau orang yang pelat ni macam memang tak boleh sangat tu, dia dah usaha sebutlah mana yang dia boleh mampu. Tapi dia kena belajar lagi, cuba untuk dapatkan sebutan yang betul. Ya, janganlah. Okay. Harap menjawabnya soalan tu. Okay, saya tahulah. Tu caranya. Sebab saya memang ada murid, memang dia kata ra dia pelat. Tapi kita betulkan, saya tunjuk cara pergerakan, kita tunjukkan. Tunjuk cara pergerakan, macam mana sebut ra. Sebab tu kalau kita belajar makhraj huruf, kalau antara kelas Masteri Huruf Hijaiyah, saya akan tunjukkan macam nak menggerakkan setiap huruf tu dengan betul. Pergerakan mulut. Okey, pergerakan mulut. Macam zal dengan zai. Macam mana nak sebut yang betul? Apa yang nak kena gerak? Lidah apa? Lidah mana? Belas
nak sebut tu angin nak turun ke mana. Dia ada cara pergerakan dia. Dah tahu tu teknik tu, insya-Allah boleh sebut dengan tepat. Insya-Allah. Ya. Lagi tak soalan? Okay, kalau tak ada, sampai situlah. InsyaAllah saya mohon maaf sekiranya ada kekurangan dalam penerangan saya hari ini. Apa yang baik daripada Allah SWT, ambil yang baik tu. Dan yang kurang baik tu datang daripada diri saya sendiri. Banyak kekurangan kita datang daripada diri saya sendiri. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan merahmati kita semua insyaAllah. Kita jumpa lagi kelas minggu depan dengan tajuk yang lain pula insyaAllah. Okay, kita sudahi kelas kita dengan tasbih kafarah dan juga suratul As. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.